Sehingga semalam saya amat tertarik dengan satu interview yang diberikan oleh pengerusi dan eksekutif CEO CIMB yang menyatakan bahawa dasar ekonomi baru haruslah dikaji semula, kerana ia bukan sahaja meminggirkan sebahagian golongan cendekiawan dan pakar profesional Malaysia, malah juga golongan Melayu yang berjaya pun merasakan diri dipinggirkan. Oleh sebab itu adalah perlu ia dikaji semula. Dan memang pandangan yang diberikan daripada seorang yang telah berjaya atas usaha dan atas kemampuan diri sendiri mengingatkan kita semua bahawa rakyat Malaysia tanpa kira kaum boleh menjadi jago dunia, bukan sekadar jago kampung saja. Tetapi yang menghalang kita menjadi jago dunia dan memaksa kita menjadi jago kampung adalah dasar-dasar kerajaan yang salah yang direka oleh Barisan Nasional demi membolehkan mereka terus membolosi kuasa dan mengecapi kekayaan yang dinafikan kepada rakyat Malaysia secara amnia. Buat kat Pulau Pinang dulu. Di sini Pening tu. Di sini Datuk Yang Dipertua, kita harapkan Cakap ya. bahawa apa yang dinyatakan oleh para usahawanan Melayu dan rakyat Malaysia yang kita banggakan ini haruslah diambil kira. Saya harap tentulah pihak kerajaan akan dengar pandangan yang diberikan oleh CEO CIMB. Tapi sekiranya tak mau dengar, saya rasa yang akan rugi adalah rakyat Malaysia. Kerana kita kena lihat pengalaman daripada negara-negara lain yang berjaya, seperti Korea Selatan. Sebagai satu perbandingan, Datuk Yang Dipertua, pada tahun 1980, Korea Selatan mempunyai GDP per kapita sebanyak 1,700 $. Sedangkan Malaysia memiliki GDP per kapita sebanyak 2,200. Tak sampai 30 tahun, GDP per kapita Malaysia telah meningkat sebanyak 3 kali ganda kepada 7,000 $. Tetapi untuk Korea Selatan lebih mengkagumkan, daripada 1,700 yang jauh kebelakangan Malaysia pada tahun 1980, sekarang mereka telah capai 20,000 $, GDP per kapita. Datuk Yang Dipertua, di bawah model ekonomi baru yang langsung tidak wujud dalam RMK 10, tak tahu mana ia sudah hilang. Mungkin nanti Menteri boleh nyatakan adakah ia telah pupus sama sekali atau tidak. Sasaran GDP per kapita untuk 2020 adalah sebanyak 15,000 $. Iaitu kalau kita berjaya pun tak pasti sama ada dapat berjaya atau tidak pada tahun 2020. Kalau kita berjaya, kita masih ketinggalan Korea Selatan sekarang. Pada tahun 2020 saya rasa Korea Selatan mungkin sudah capai 40,000. Sasaran kita 10 tahun ke depan pun tak sampai apa yang telah dicapai oleh Korea Selatan sekarang. Mengapakah Korea Selatan dalam masa yang begitu singkat sekali, tak sampai 30 tahun, mereka dapat mampu melebihi Malaysia? Sungguh dari segi bilangan penduduk, mereka jauh lebih daripada Malaysia. Penduduk Korea Selatan kira-kira 47 juta, jauh melebihi 28 juta rakyat Malaysia sekarang. Tetapi GDP per kapita jauh lebih tinggi. Jawapannya ialah kerana mereka pandai menggunakan sumber manusia dan juga mengamalkan sistem demokrasi yang lawan rasuah berhabis-habisan. Datuk Yang Dipertua,
kita mesti memberikan penekanan tentang gejala rasuah. Kerana seperti mana yang disebutkan oleh CEO CIMB semalam, apa sudah jadi dengan saham-saham yang telah diberikan kepada golongan Melayu dan Bumi Putra, di mana sebanyak 54 bilion ringgit saham telah diagihkan, tapi sekarang hanya tinggal 2 bilion ringgit di tangan Melayu Bumi Putra. Mengapakah kerajaan tidak ambil berat tentang jumlah 52 bilion ringgit saham yang telah dikebas, yang telah hangus sama sekali? Mengapa tidak ada satu Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan untuk menyiasat siapakah penyangat, siapakah perompak, siapakah pengkhianat kepada negara ini? Kegagalan kerajaan mengambil tindakan menunjukkan bahawa mereka yang terlibat adalah datang daripada kroni-kroni mereka sendiri. Itulah sebabnya di mana rakyat jelata dinafikan hak mereka untuk membolehkan golongan kroni-kroni pemimpin Barisan Nasional terus menjadi kaya. Dan di sini saya rasa suara-suara kroni tidak akan ambil alih. Kita tidak akan ambil peduli suara-suara kroni ini. Sebelah dia ya kroni. Yang penting ialah mengapa tidak ada sebarang tindakan diambil. Sekiranya 54 bilion ringgit saham yang diagihkan boleh terus kekal di tangan kepada mereka yang disasarkan, saya rasa equity 30% sudah lama tercapai.